Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Number Channel. So, minggu baru sahabat semua. Sekali lagi kita akan berikan perkembangan dari masa ke semasa apa yang berlaku di Dewan Rakyat. Dan hari ini satu persoalan yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan kita semua adalah soalan berkaitan dengan isu keselamatan dan juga ancaman di Laut Cina Selatan. Jadi mari kita dengar ya jawaban daripada Timbalan Menteri Pertahanan ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Speaker, soalan jelebu nombor 1. Yang berhormat Menteri untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Jelebu di atas pertanyaan ini. Terlebih dahulu, Datuk Yang Dipertua, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Jelebu secara bersekali dengan 6 lagi ahli Yang Berhormat, iaitu Yang Berhormat Selangau pada 24 Oktober 2024, Yang Berhormat Kanga pada 7 November 2024, Yang Berhormat Maran dan Yang Berhormat Langkawi pada 4 Disember 2024 dan juga Yang Berhormat Dungun dan Yang Berhormat Pasir Gudang pada 10 Disember 2024. Kerana isu ini bangkitkan adalah berkaitan iaitu mengenai keselamatan perairan maritim khususnya di Laut Cina Selatan. Datuk Yang Dipertua, secara ringkasnya semua soalan ini berkisar kepada tahap keselamatan dan penilaian ancaman threat assessment di Laut Cina Selatan. Kesiagaan aset ketenteraan negara untuk mendepani sebarang bentuk ancaman di Laut Cina Selatan dan tindakan Kementerian Pertahanan dalam mengawal perairan negara khususnya bagi meningkatkan kehadiran ketenteraan military presence di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Berhubung dengan penilaian ancaman threat assessment terhadap situasi di Laut Cina Selatan, secara umumnya situasi keselamatan di Laut Cina Selatan adalah selamat dan terkawal. Perairan di Laut Cina Selatan kekal bebas dan terbuka kepada komuniti maritim. Kehadiran aset-aset maritim China di Laut Cina Selatan adalah lebih kepada pasukan pengawal pantai China, China Coast Guard dan bukannya kapal perang tentera laut China. Perkara ini adalah selaras dengan pendekatan Grey Zone Strategi dengan izin yang sedang dilaksanakan oleh China di Laut Cina Selatan. Walaupun kehadiran kapal China di perairan negara mencetuskan polemik, namun sehingga hari ini mereka tidak melakukan sebarang tindakan agresif seperti yang berlaku kepada negara lain seperti yang berlaku kepada Filipina dan juga Vietnam. Sungguh pun begitu, Kementerian Pertahanan tetap komited dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberi untuk mempertahankan kedaulatan negara dan memastikan kesiapsiagaan aset berada pada tahap yang optimum dalam menghadapi sebarang bentuk ancaman keselamatan di perairan maritim negara, terutamanya di Laut Cina Selatan. Itu saja jawapannya. Soalan tambahan Yang Berhormat. Datuk Speaker, soal yang berkaitan dengan keselamatan Laut Cina Selatan ini, Datuk Speaker, bukan saja menjadi satu polemik ataupun kegusaran kepada negara Malaysia, malah ia juga melibatkan negara-negara jiran ASEAN yang lain, Filipina, Vietnam dan sebagainya. Dan kita juga, Datuk Seri Speaker, kita dapat maklum ya, Datuk Seri Speaker, ya, tentera Filipina pun pernah beberapa kali bertembung dengan kapal perang daripada China ini. Soalan saya, Datuk Speaker, ialah apakah kita sudah maklum bahawa Malaysia akan menjadi fungsi ASEAN 2025. Adakah sebarang perancangan untuk kita memasukkan agenda khas di dalam ASEAN 2025 nanti untuk membincangkan isu yang berkaitan dengan pencerobohan kapal perang China ini bersama dengan negara-negara ASEAN yang lain? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, jawapan. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu di atas soalan tambahan itu. Datuk Seri Speaker, seperti mana kita tahu bahawa keutamaan kita di Laut Cina Selatan, kita di bawah Kementerian Pertahanan, 3 teras penting pelaksanaan kita yang kita berikan keutamaan ini. Yang pertama adalah tentang kesiapsiagaan kita dan juga pemodenan aset kita. Kita tahu bahawa
proses paling penting kita bila kita berdepan dengan Laut Cina Selatan, kita harus melihat kepada bagaimana kita boleh mempertingkatkan kepada pemodenan aset-aset ini. Sebab itu kalau kita lihat di parlimen ini sendiri, di Dewan ini sendiri, kita banyak membicarakan tentang perolehan aset. Itu adalah sesuatu yang cukup penting bagi kita. Yang kedua adalah tentang operasi kita. Memang kita tak nafikan bahawa macam kita sebut tadi tentang show of presence kita. So operasi ini sentiasa kita tingkatkan dari masa ke semasa. Dan yang ketiga adalah kita memperkukuhkan diplomasi pertahanan. Jadi seperti mana yang Berhormat Jelebu menyebut, kita memang melalui ADMM, ASEAN Defence Minister Meeting, kita menyebut bahawa melalui ASEAN juga kita cuba memperkukuhkan kerjasama ASEAN dan juga ADMM Plus, supaya kita tahu bahawa isu di Laut Cina Selatan itu bukan sahaja yang terkait dengan Malaysia, Filipina dan Indonesia dan seumpamanya, tetapi keseluruhan daripada negara-negara ASEAN itu juga terkait dengan Laut Cina Selatan. Sebab itu kita menggunakan juga platform ASEAN kita menjelang tahun depan selaku pengerusi ASEAN. Jadi kita akan memanfaatkan itu untuk menyelesaikan beberapa isu-isu yang berbangkit, termasuk seperti mana yang disebut juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang bagaimana kita memanfaatkan UNCLOS itu sendiri. Kerana kita tahu bahawa yang penting bagi kita di Laut Cina Selatan ini, Datuk Yang Dipertua, adalah proses bagaimana kita boleh meneruskan aktiviti ekonomi kita, selamat bagi nelayan-nelayan kita, dan dalam masa yang sama kita tahu bahawa perdagangan laut itu menjadi suatu kawasan yang selamat di Laut Cina Selatan bagi keseluruhan aktiviti ekonomi kita. Itu antara jawapannya. Silakan Yang Berhormat Tanah Merah. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Mohon panjang sikit sebab ini isu keselamatan negara Yang Bertua. Datuk Yang Bertua, tidak sampai 2 minggu selepas Kerajaan Pulau Pinang beri layanan yang luar biasa meriah kepada klasi-klasi kapal tentera Laut Cina yang berlabuh di Pulau Pinang pada 8 Oktober lalu, hari ini kapal penggawal pantai Chinese Coast Guard CZG 5102 telah menceroboh zon maritim Malaysia dengan berlabuh secara haram di beting Pandeglang Ali, hingga TLDN terpaksa mengarahkan kapal KD Selangor untuk melaksanakan misi membayangi kehadiran kapal Cina ini di beting Pandeglang Ali ini. Soalan saya kepada Yang Amat Menteri, pada tahun ini saja berapakah jumlah insiden pencerobohan atau insiden kapal milik Cina yang didapati berlabuh secara haram di kawasan Benting Pandeglang Ali, di mana mereka berhenti dan menurunkan sauh kapal. Sebab ini adalah satu tindakan yang melanggar peraturan antarabangsa. Serta berapakah jumlah nota bantahan diplomatik yang telah dikemukakan oleh TLDM kepada pihak Wisma Putra untuk dibangkitkan protes negara secara rasmi kepada negara Cina. Sebab itulah bagi saya layanan Kerajaan Pulau Pinang kepada klasi kapal tentera Laut Cina adalah tidak betul, tidak sensitif, tidak peka. Kita alukan semua negara, termasuk negara Cina, untuk buat port call. Dan ringkas sikit untuk buat port call, kerana bila mereka datang, mereka shopping, berbelanja, tetapi negara lain tak ceroboh negara kita. Yang ceroboh negara kita adalah daripada negara Cina, yang mana tengok mereka dah illegal build. Ini bukan sesi perbahasan. Okeylah, akhirnya mereka selalu ceroboh sampai menteri pun kena menjawab soalan pagi ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah di atas soalan tambahan yang dikemukakan. Datuk Yang Dipertua, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Tanah Merah tentang port of call itu, kita sebenarnya kita tahu bahawa kita di Kementerian Pertahanan ini, kita sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Luar Negara bagi kita memastikan bila ada permohonan daripada kapal-kapal tentera laut negara asing untuk berlabuh di negara kita, memang kita akan bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk pastikan bahawa tujuan dan matlamat itu adalah mempunyai kebaikan bersama, sama ada kita berkongsi maklumat maupun bagi tujuan kita berkongsi pengalaman dan seumpamanya. Sebab itu saya fikir apa yang berlaku sama ada di Pulau Pinang ataupun di mana-mana negeri, Sabah pun ada port of call, di Port Klang pun. Kalau dilihat macam baru-baru ini saya US sendiri pun ada, USA sendiri pun ada port of call di Port Klang. Dan baru-baru ini saya pergi di kapal daripada Itali,
dan begitulah juga daripada Jerman dan Rusia dan daripada seperti mana yang disebut oleh Tanah Merah daripada China. Saya fikir dia tidak harus dijadikan satu polemik bagi kita selagi dia dalam kawalan dan undang-undang negara kita. Itu yang paling penting. Sebab itu kalau kita lihat sebahagian port of call ini memang ada aktiviti-aktiviti bersama komuniti seperti mana yang dijawab juga oleh Menteri Pendidikan daripada para pelajar pelapis kadet ketenteraan itu. Jadi begitulah juga kalau kita lihat macam di Pulau Pinang pernah berlaku juga sebuah sekolah di Sabah sebagai satu contoh sama-sama juga melaksanakan program-program komuniti dalam program Port of Call pada tahun 2019. Jadi kalau kita lihat Menteri, negara lain tak ceroboh negara kita. Ini adalah kita tahu bahawa kita adalah negara berkecuali dan sikap kita adalah penting bagi kita. Dan yang kedua adalah bila dibangkitkan tentang bertingkat-tinggi ahli, kita semua tahu, di Dewan ini tahu bahawa itu adalah cabaran kepada kita. China Coast Guard ini dan bagi Kementerian Pertahanan memang kita tak mahu dilihat sebagai kita satu pihak yang ofensif kepada Coast Guard ini. Kerana kita tahu itu adalah di bawah tanggungjawab kita. Kita bekerjasama dengan APMM sendiri supaya maritim kita juga boleh berkomunikasi. Apa yang disebut tadi tentang bantahan-bantahan kita, kita sentiasa akan membuat bantahan-bantahan diplomasi kita kepada Wisma Putra dan memang menjadi tanggungjawab kita di peringkat kementerian. Kita tahu bahawa tanggungjawab antara negara dengan negara, masing-masing kementerian mempunyai tanggungjawab tersendiri. Tapi apa yang nak saya sebutkan, Datuk, yang dipertua adalah kita Malaysia, perkara paling teras adalah kita mahu Laut Cina Selatan itu adalah laut yang selamat. Kita tahu kita ada prinsip freedom of navigation, kita ada prinsip, saya minta jangan diganggu dulu. Kita tahu kita ada prinsip-prinsip ini. Jadi saya harap bahawa keselamatan dan kedaulatan, keamanan kita di Laut Cina Selatan menjadi keutamaan kita. Sebab itu saya selalu menyebut bahawa Malaysia antara prinsip yang kita gunakan adalah diplomasi pertahanan kita. China kita tahu kita ada kerjasama lebih daripada 50 tahun dan tahun ini kita menyambut 50 tahun anniversary kita dengan antara Malaysia dan juga China. Jadi kita manfaatkan ini. Mungkin berbeza tindakan-tindakan dengan jiran-jiran kita seperti pada Filipina dan Vietnam. Tetapi bagi kita Malaysia, selagi kita manfaatkan diplomasi ini dan kita boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi kita, cari gali minyak kita, dan begitulah juga dengan aktiviti nelayan kita dan begitulah juga dengan aktiviti-aktiviti pelancongan dan trading kita terutamanya di laut itu, selagi itu dapat kita laksanakan dengan aman, itulah keutamaan-keutamaan kita bagi Malaysia ni. Itu saja Datuk. Datuk Mentua, Yang Maha Menteri tak jawab soalan saya. Saya tanya, berapakah jumlah insiden pencerobohan dan berapakah jumlah nota diplomatik? Dua soalan tu tidak terjawab. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri boleh menjawab secara bertulis. Kita pergi ke soalan yang kedua. Alright, so itu dia sahabat semua. Sebenarnya isu ini sebenarnya bukanlah isu baru ya. Isu ini sejak daripada Kerajaan Barisan Nasional, ya, kembali Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan sekarang ini Kerajaan Madani. Semua ini sebenarnya berlaku dari masa ke semasa dan kenapa ketika mereka menjadi kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, perkara ini tidak pula mereka jadikan isu. Sekarang ini mereka pula menunjukkan diri mereka lah konon hero, memperjuangkan negara, kedaulatan negara kerana diceroboh dan sebagainya. Mereka datang bukan dengan cara menceroboh. Mereka datang mendapat kelulusan daripada Kementerian Luar, daripada Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Seperti mana juga yang dilakukan oleh kapal-kapal daripada Amerika, daripada Rusia dan sebagainya. Jadi jelas sahabat semua, perkara ini sengaja untuk dipolitikkan, dimainkan oleh pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen daripada daripada Perikatan Nasional khususnya. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi bagaimana dengan anda? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun keangka dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.